Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan A6 ingin membentangkan tajuk kami iaitu peranan peribahasa Melayu dalam melestarikan konsep etika dan peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merupakan pelajar UiTM Shah Alam daripada subjek CTU 554 Penghayatan dan Peradaban semester 3 sesi 2021-2022. Kami daripada grup 6 ingin membuat pembentangan berkenaan peranan peribahasa Melayu dalam melestarikan konsep etika dan peradaban. Iaitu kita mulakan daripada pengenalan. Peribahasa Melayu merupakan penunjang utama seseorang dalam membentuk cara berfikir dan mengungkapkan peradaban bangsa Melayu dengan menggunakan bahasa puitis. Pemikiran-pemikiran dan peribahasa Melayu lahir dari benak masyarakat Melayu yang cukup peka terhadap keindahan alam flora dan faunanya, karakter masyarakatnya, sistem nilai dan fungsi adat istiadat dalam kehidupan masyarakat sekitar, dan pentingnya konsep keadilan sebagai prinsip keamanan bagi masyarakat dan negara. Oleh itu, kita masuk kepada latar belakang, iaitu ciri umum peribahasa ialah indah dan berirama, tersusun rapi dan kaya isi. Oleh itu, sifat utama peribahasa ialah metafora yang mesti difahami dalam konteks budaya penuturnya. Ungkapan peribahasa merangkumi keunggulan pemikiran yang dijana oleh pengalaman hidup dan ketajaman pengamatan sosial terhadap persekitaran. Okey, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ikhwan bin Muhammad Yusni. Saya akan menerangkan penyataan masalah, objektif kajian dan kepentingan kajian dalam tajuk ini. Penyataan masalah dalam tajuk ini adalah tahap penguasaan peribahasa Melayu khususnya dalam semua masyarakat yang sangat lemah dan penggunaan peribahasa Melayu tidak digunakan secara meluas oleh masyarakat di negara kita. Seterusnya, objek kajian dalam tajuk ini ialah untuk mengenal pasti kesan peribahasa Melayu terhadap masyarakat dan menganalisis langkah-langkah untuk menerapkan peribahasa Melayu dalam semua masyarakat tanpa menghina bangsa. Antara kepentingan kajian dalam tajuk ini ialah akan menerangkan definisi peribahasa terhadap keadaan sosial melalui segala hal yang berkaitan dengan konteks penghayatan, etika dan peradaban. Penerangan ini merangkumi segala hal yang berkaitan dengan tajuk dan iktibar. Selain itu, kami juga akan menerangkan segala konsep dalam etika dan peradaban dalam peribahasa Melayu dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Kami juga akan menjelaskan beberapa kesan peribahasa Melayu terhadap masyarakat di Malaysia. Akhir sekali, kami akan menyenaraikan beberapa langkah untuk menerapkan peribahasa Melayu dalam diri masyarakat tanpa mengira bangsa. Langkah yang efektif ini juga akan diterangkan untuk mengukuhkan hujah berkaitan pengajaran yang diperolehi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan sekarang ini saya ingin meneruskan perbentangan mengenai peranan peribahasa Melayu dalam melestarikan konsep etika dan peradaban. Yang pertama ialah definisi peranan peribahasa Melayu dalam melestarikan konsep etika dan juga peradaban. Peribahasa wujud apabila masyarakat mula menyedari betapa susahnya untuk memberi nasihat atau teguran secara terang-terangan kepada orang lain tanpa menyinggung perasaannya. Lantas mereka mula mengumpamakan sesuatu perkara dengan sesuatu yang lain agar maksud yang ingin disampaikan dapat ditafsirkan oleh semua orang. Seringkali perkara yang diumpamakan itu berkaitan secara langsung dengan anggota masyarakat dan juga alam di sekeliling mereka. Seterusnya, konsep etika dan peradaban dalam peribahasa Melayu juga merupakan salah satu daripada peranan peribahasa Melayu dalam melestarikan konsep etika dan juga peradaban. Menurut Zabah, ungkapan peribahasa diterbitkan oleh individu atau sekumpulan manusia. Bentuknya ringkas,
betul-betul sesuai dengan matlamat yang ingin dicapai, mengandungi kebenaran dan mengikuti dari pengalaman mereka sendiri atau apa yang diperhatikan dari orang lain. Kemudian, apabila orang lain lebih suka bentuk ini, mereka menggunakannya secara berterusan sehingga ia tersebar kepada semua golongan dalam masyarakat. Lama-kelamaan, peribahasa tersebut menjadi terkenal dan diwarisi turun-temurun. Dalam konteks bahasa Melayu, peribahasa boleh digolongkan kepada 5 jenis, iaitu simpulan bahasa, perumpamaan, peribahasa, pepatah dan juga bilangan. Seterusnya, pengaruh peribahasa Melayu terhadap masyarakat merupakan salah satu daripada peranan peribahasa Melayu dalam melestarikan konsep etika dan juga peradaban. Yang pertama ialah berfikir sebelum bertindak. Bijaknya orang Melayu yang menyampaikan maksud tersirat dalam sesuatu konsep ini memang sesuatu yang amat luar biasa. Ia menjadi bukti yang daya pemikiran bangsa Melayu sebenarnya melangkaui perkara, isu, konsep dan juga keadaan. Misalnya, jika menyentuh masalah persepsi, orang Melayu memiliki cara berfikir atau tata cara ahli sendiri untuk memperoleh kepastian ketika menerima pesan atau ketetapan berupa peribahasa ataupun peribahasa yang lain. Prosedur informal ini telah lama mengajarkan orang Melayu untuk menerima keaslian dan kesahihan tersebut dan tidak terus menerimanya secara membabi buta. Secara kasarnya lah. Seterusnya, masyarakat kaya dengan bahasa yang berkias. Peribahasa memainkan peranan yang penting dalam masyarakat negara ini, terutamanya dalam kalangan bangsa Melayu. Peribahasa digunakan untuk menyampaikan sesuatu nasihat, teguran atau ingatan secara kiasan ataupun melalui sindiran. Pada khidmat kami, dengan menggunakan peribahasa sebagai teguran, nasihat dan sindiran dapat disampaikan tanpa menimbulkan perasaan marah ataupun kecil hati kepada orang yang ingin ditegur itu. Peribahasa wujud apabila masyarakat Melayu menyadari betapa susahnya untuk memberikan nasihat ataupun teguran secara terang-terangan kepada orang lain tanpa menyinggung perasaan mereka. Itu merupakan matlamat utama kewujudan peribahasa dalam tamadun ataupun masyarakat Melayu. Sekian. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Amzar bin Nuslan dan hari ini saya akan meneruskan pembentangan kami, iaitu dengan membentangkan kesan peribahasa Melayu terhadap masyarakat. Okey, poin yang pertama ialah peribahasa dapat membantu pelajar dalam membina karangan. Okey, guru perlu mengajari pelajar dengan menulis artikel yang baik dengan bantuan peribahasa. Hal ini dapat membina komposisi untuk membangkitkan minat pembaca atau pemeriksa. Kerana peribahasa sendiri memiliki komposisi puisi yang menarik, namun juga memiliki makna yang dalam, maka artikel yang dihasilkan pasti akan lebih menarik. Contohnya, jika siswa menggunakan peribahasa di awal penulisan dengan mengumumkan judul yang diberikan. Selain itu, pelajar juga dapat menggunakan peribahasa sebagai sampul komposisi kerana peribahasa sendiri memiliki tujuan yang tersirat dan mendalam, dan ini akan dapat membantu pelajar untuk memperkuatkan makna mereka, apa yang mereka ingin ungkapkan dalam karangan mereka. Okay. Poin yang kedua ialah dapat membina masyarakat yang berbudi dan berjasa. Okay. Kehidupan masyarakat tradisional Melayu benar-benar kaya dengan adat dan tradisi. Kebaikan yang ditunjukkan secara jujur, seperti contohnya ialah menyingkirkan kesalahan orang lain, membantu dan mencintai dalam kehidupan keluarga dan tetangga, dan benda-benda ini akan mereka kenang dari hidup hingga akhir hayat mereka. Okay, contohnya ada 3 contoh peribahasa yang boleh diambil. Yang pertama ialah
hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Yang kedua ialah hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Yang ketiga ialah muka berpandangan, budi kedapatan, kasih bab lama juga. Okey, poin yang ketiga ialah peribahasa dapat melahirkan masyarakat yang menciptakan ilmu. Okey, masyarakat Melayu sangat memahami pentingnya ilmu. Masyarakat Melayu kuno percaya bahawa belajar atau belajar yang secara tidak formal dapat dicapai melalui pengalaman, penelitian atau penyebaran berita. Jadi orang yang berpendidikan akan mendapatkan macam kesuksesan mereka, dan benda tu akan meningkatkan kedudukan mereka dalam kehidupan. Okay. Hal ini boleh dikatakan dalam beberapa peribahasa, iaitu peribahasa yang pertama ialah kurang wang ringgit boleh dicari, kurang akal fikiran habis bicara. Yang kedua, arang habis besi binasa, tukang bekerja penat saja. Yang ketiga, berguru kepalang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Okey, poin yang keempat ialah melahirkan masyarakat yang taat, setia dan menghormati undang-undang. Okey, banyak peribahasa dengan jelas mengungkapkan kesetiaan dan cinta kepada negara dan raja yang berkuasa. Sebuah kerajaan, lembaga legislator atau penguasa tahu bahawa ada wat dengan orang-orang di bawah kekuasaannya. Okay. Kerajaan mereka harus adil untuk menjalin hubungan baik dengan yang diperintah. Sebuah kerajaan juga harus mengesampingkan kepentingannya sendiri untuk menegakkan hukum dengan bertanggungjawab. Okay. Contoh peribahasa yang boleh diambil ialah raja adil, raja disembah; raja zalim, raja disangka. Yang kedua ialah biar mati anak, jangan mati adat. Yang ketiga, hidup dikandung adat, mati dikandung tanah. Okey, itu saja daripada saya, dan seterusnya ialah langkah-langkah. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya ialah Ilham Hakimi. Saya akan menerangkan langkah-langkah untuk menerapkan peribahasa Melayu dalam semua masyarakat tanpa menghina bangsa. Isi pertama ialah penguasaan peribahasa dan makna menggunakan kaedah P1. Permainan ini disebut P1 kerana bentuk kad permainan ini mempunyai satu peribahasa yang terpisah-pisah antara fasa pertama dan juga terakhir. Pelajar perlu menemukan pasangan kad tersebut yang terpisah, kemudian mencantumkan untuk mendapatkan peribahasa yang lengkap. Jadi, kata P1 ini sebenarnya berasal daripada perkataan terpisah dan juga cantum. Dalam proses pembelajaran menggunakan P1, pelajar dapat berkomunikasi, bekerjasama dan saling bergantungan antara semua anggota. Semua anggota memiliki peranan mereka masing-masing. Kaedah yang digunakan juga dianggap sebagai pewujudan aspek pembelajaran abad ke-21, iaitu konsep 4K. Kritikal, komunikasi, kolaboratif dan kreatif. Isi seterusnya ialah pendidikan peribahasa Komsas Bahasa Melayu di sekolah. Kementerian Pendidikan Malaysia perlu menggabungkan pengajaran peribahasa dalam Komsas Bahasa Melayu di sekolah-sekolah. Pihak sekolah juga perlu membuat satu kelab atau persatuan yang mampu menekankan penggunaan dan penghayatan peribahasa di kalangan pelajar. Apabila kelab atau persatuan ini ditebukan, budaya nasional pelajar dapat
belajar bagaimana menyampaikan peribahasa yang tepat saat berkomunikasi. Seterusnya ialah mengadakan kempen cintai puisi tradisional. Usaha mengadakan berbagai kempen cinta akan puisi tradisional adalah kaedah yang sangat berkesan untuk mempopularkan peribahasa di negara kita. Kempen ini perlu disiarkan dalam bentuk rencana dan filem dokumentari di media untuk memperkenalkan negara kita pada pepatah yang telah lama digunakan oleh nenek moyang kita. Media harus meningkatkan kesedaran masyarakat akan pentingnya melestarikan puisi tradisional di masyarakat. Akhir sekali, pertukaran budaya dengan negara jiran merupakan langkah-langkah untuk menerapkan peribahasa Melayu. Pertukaran budaya dengan negara-negara jiran melalui ASEAN merupakan inisiatif lain yang dapat digunakan untuk menyebarluaskan peribahasa. Ini kerana banyak kesamaan budaya yang dapat dimiliki oleh penduduk negara-negara tersebut. Pelajar dari negara ASEAN dan juga negara-negara asing yang datang ke Malaysia akan memiliki kesempatan untuk mempelajari lebih lanjut tentang puisi tradisional. Hal ini juga berlaku ketika pelancong asing melawat ke Malaysia. Mereka akan mendengar segala macam peribahasa yang unik dari penduduk-penduduk Malaysia. Jelas sekali pertukaran budaya antara negara dapat menjadi platform bagi kerajaan untuk mempopularkan puisi tradisional kepada orang-orang di dalam dan juga di luar negara. Kesimpulan yang kami perolehi dari kajian ini ialah penggunaan peribahasa menunjukkan adanya aliran perubahan tergantung pada pemikiran dan keadaan yang dialami masyarakat saat ini. Perubahan dari bentuk dan makna, leksikal, kolokasi, kognitif dan juga penciptaan peribahasa baharu telah membawa kepada perubahan kepada peribahasa dan turut menghasilkan sebuah peribahasa yang mengikut pengeranan zaman. Ini merupakan rujukan yang kami gunakan semasa kajian ini dihasilkan. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih.